Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnatihi wa ihtada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang dan kesempatan untuk sama-sama hidup bersama dengan Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dengan keadaan tersebut sehingga kepada penghujung kehidupan kita. Dalam ruang dan kesempatan pada tengah hari ini, saya suka untuk menyebutkan kepada kita berkaitan dengan kehebatan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang sahabat Nabi yang menerima Islam setelah melihat suatu kezaliman yang dilakukan kepada seorang sahabat Nabi. Dia yang dimaksudkan ini ialah Sa'id ibn Amir al-Jumahi, di mana dalam sejarah para ulama telah menyebutkan bahawa Sa'id ibn Amir al-Jumahi ini ialah seorang lelaki yang telah memberikan kehidupannya semata-mata untuk mencapai akhiratnya. Rajulun istaral akhirah bid dunya. Dia menggadaikan kehidupan dunianya semata-mata untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Dan dia cuba untuk mencapai sesuatu. Wa adarallahu wa rasuluhu ala siwahuma. Dalam melaksanakan apa jua tindakan, Sa'id bin Amir ini mendahulukan Allah dan Rasul daripada melakukan sesuatu yang lain. Sa'id ini asalnya bukan Islam. Waktu dia remaja, umur remaja, masa itu perang Badar baru selesai, dan dalam peperangan tersebut Islam telah mencapai kemenangan. Bahkan musuh Islam pada masa itu ramai yang ditangkap dan ramai yang dibunuh. Antara yang terbunuh itu ialah Abu Jahal. Cerita ini kita boleh ingat. Apabila selesai perang Badar itu berlaku, golongan musyrikin mengadakan suara bincang macam mana nak pulihkan balik imej mereka setelah mereka tewas kepada Islam. Antara yang mengemudi perbincangan itu ialah Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan dan Abu Lahab adalah di antara orang yang mengemudi musyawarah. Dan di akhir musyawarah itu mereka telah mengambil suatu keputusan. Cara pendekatan oleh kerana mereka kalah dalam peperangan, maka cara nak pulihkan balik imej mereka, maka mereka mesti menampakkan, memperlihatkan kekuatan mereka. Lalu diputuskan operasi yang akan mereka lakukan ialah operasi tangkap, seksa, kemudian bunuh. Di sinilah berlakunya tangkapan demi tangkapan. Dan antara yang ditangkap itu ialah seorang sahabat Nabi yang bernama Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ini bila dia ditangkap, ya, lalu dia diseret, kemudian dikurung dalam satu bilik. Dia ditorture, di brainwash, ya, tidak diberikan, tidak dijaga kebajikan dan keperluan dia dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, Abu Sufyan buat satu pengkeliling hantar kepada semua orang masyarakat di Mekah pada masa itu, supaya mereka berkumpul beramai-ramai di satu lokasi, dan di situ
mereka akan diperlihatkan bagaimana hukuman yang akan dijatuhkan kepada Khubayb bin Ali. Ya. Dalam tempoh yang singkat, tuan-tuan, orang ramai berhimpun depan satu pentas yang kosong pada masa itu. Lalu Khubayb bin Ali diseret, dibawa naik ke pentas tadi dengan mata diikat. Bila sampai di atas pentas, mata ikatan, mata yang tutup itu dibuka. Dia tengok orang ramai memenuhi perkarangan tempat tadi. Khubayb tahu bahawa dia akan dijatuhkan dengan satu hukuman yang berat. Bila dikati tengok semua masyarakat yang ada depan dia itu masyarakat yang nak dia dibunuh. Lalu pada masa itu Khubayb bin Ali ini, tuan-tuan, dia memandang kepada Abu Sufyan. Dia tengok wajah Abu Sufyan. Abu Sufyan pada masa itu tengah asap bola, pedang, parang, pisau, tengah asap depan. Kita nak sembelih korban tu, ulama-ulama mereka kata jangan asap depan lembu yang kita nak sembelih tadi. Nak sembelih jangan sembelih depan dia, sebab nak jaga perasaan dia, emosi dia, apalagi manusia. Abu Sufyan ini dia asap mata pisau dia depan Khubayb bin Ali. Khubayb tengok kepada Abu Sufyan ni, lalu Khubayb kata kepada dia, in syi'tum an tatrukuni arka'u rak'ataini qabla al-masrah. Ya, dia kata, wahai saudara, saya tahu bahawa selepas daripada itu saya akan diambil tindakan, saya akan dihukum, dan saya tahu hukuman yang saya akan hadapi adalah satu hukuman yang berat. Kalau kamu boleh membenarkan kepada aku untuk mengemukakan satu permintaan, in syi'tum an tatrukuni arka'u rak'ataini qabla al-masrah, kalau kamu boleh benarkan kepada aku untuk kemukakan suatu permintaan terakhir, maka aku mohon kebenaran dan keizinan daripada kamu supaya membenarkan aku untuk mendirikan solat sunat 2 rakaat. Dia minta izin nak sembahyang sunat 2 rakaat. Ya, Abu Sufyan kata tak apa, sembahyang. Saya tak ada masalah. Ya, disinggah lagi 9 itu. Ya, dia kata tak ada masalah, sembahyang. Sebab dia tak tahu perbuatan yang ada kepada solat tadi. Lalu Khubayb sembahyang. Waktu Khubayb sembahyang ini, Sa'id ibn Amir al-Jumahi, seorang daripada kalangan musyrikin yang ada bersama pada masa itu, Sa'id ini duduk di tepi pentas. Dia duduk di sebelah pentas, ya, di sisi pentas. Sekarang tak tahu nak sebut istilah sisi, al-sisi, ya. Sebab 3-4 malam lepas kita dengar 120 orang dibunuh di Mesir, ya, 3,000 lagi cedera. Angka yang disebutkan oleh media, ya. Ada sahabat saya ngaji di Mesir, dia beritahu macam mana 3 orang yang disusun rapat-rapat, kemudian diletakkan senjata di perut, tembak sekali tembak mati 3. Ya, zalim tindakan yang dilakukan oleh general tadi di Mesir. Sa'id yang duduk di tepi pentas tadi, hampirnya dia dengan kedudukan pentas tadi menyebabkan dia boleh dengar apa perbincangan, apa percakapan yang berlaku di atas pentas. Bila Abu Sufyan benarkan Khubayb bin Ali mendirikan solat, semua orang melihat kepada perlakuan Khubayb bin Ali. Macam mana dia sembahyang, macam mana dia takbir, macam mana dia rukuk, macam mana dia tidak dan sebagainya. Sehingga Sa'id ibn Amir apabila dia terima Islam selepas daripada peristiwa tadi, dia menceritakan, "Thumma nazara ilaihi wa huwa yastaqbilul Ka'bah wa yusalli rak'atain ya lahasmihima wa ya latanihima." Dia kata, aku tidak pernah menyaksikan bagaimana seorang manusia, bagaimana seorang Muslim yang tahu bahawa kehidupan itu adalah kehidupan yang akhir,
Kedudukan pada masa itu amat genting bagi dirinya. Apabila dia bangun untuk mendirikan solat, dia melakukannya dengan khusyuk, dengan sempurna, dalam keadaan seolah-olah dia meyakini sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhannya kepada dirinya selepas daripada itu. Bila selesai Sa'id Ismail, Khubayb bin Adi Ismail, dia bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian dia tengok sekali lagi kepada Abu Sufyan. Dia pandang pada Abu Sufyan lagi sekali. Ya. Kemudian Sa'id kata kepada Abu Sufyan, wallahi laula tazunnu anni atlaqtu as-salata jaz'an min al-maut la astakthartu min as-salat. Dia kata, demi Allah, kalau tidak kerana kebimbangan aku, kalau tidak kerana kebimbangan aku bahawa di dalam perasaan kamu adanya suatu buruk sangka terhadap aku, adanya suatu prasangka terhadap aku, bahawa aku melakukan solat pada masa ini ialah supaya aku dapat melengahkan saat kematian aku. Kalau tidak kerana kebimbangan itu, la astaksartu minas solat, dia kata, nescaya aku akan memanjangkan tempoh solatku. Kalau tak kerana bimbang, kamu akan kata aku sembahyang ni kerana aku takut pada mati, nescaya aku akan sambung sembahyangku lebih panjang lagi, lebih lama lagi. Sebab tu imam Muslim ni dia tak ada reza banyak tuan-tuan. Bila sembahyang tarawih tu dia baca habis ayat yang dia nak baca. Tak ada reza kat tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang ngantuk tu dia mari macam-macam. Ya. Ada satu surah Bilal pun ngantuk pasal tu imam bawah dia slow. Sembahyang dapat slow rakaat 20, kampung tu buat 20. Masuk 14 rakaat dia mula meracau tu Bilal dalam kepala. Naik tu imam naik rakaat yang ke-14 tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu Bilal menjawab, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kosong kita sembahyang, saja. Ya. Ada tu Bilal lena apa? Bilal lena masuk tahiyat akhir. Ya. Kadang-kadang tu Bilal ni tahiyat akhir. Dia tu siapa nak ambil mikrofon kat depan tu kan. Nak selamat. Ya. Kadang tu imam tu belum habis salam kedua tapi bukan mikrofon. Ya. Sekali dia telena. Bila telena dia sekejap orang sebelah tinggi, bukan sebelah tinggi. Dah salam. Bila dia sebut dah salam, Bilal dia salam kiri dulu. Assalamualaikum. Ya, kosong begitu. Bila dia sebutkan bahawa kalau tidak kerana kebimbangan tadi, la astaksartu minas solat, nescaya aku akan panjangkan tempoh sembahyang. Habis saja disebut, lalu Abu Sufyan itu pandang kepada pengawal yang akan melaksanakan hukuman. Ya, dia tengok pada pengawal, dia kata teruskan. Bila dia sebut teruskan, laksanakan hukuman yang sepatutnya kepada Khubayb bin Adi tadi, Sa'id ibn Amir kata, "Tsumma syahida qaumahu bi'ainaini ra'sihi wa hum yumassilun." Dia kata, pada saat itu aku menyaksikan bagaimana suatu hukuman yang dilakukan kepada Khubayb bin Adi ini dilakukan dalam keadaan yang amat kejam. Anggota badan Khubayb bin Adi ini dipotong. Yang pertama sekali yang dipotong diarahkan oleh Abu Sufyan ialah di bahagian telinga. Telinga Khubayb bin Adi ini dipotong di bahagian bawah. Cuping telinga ini dipotong. Bila cuping dipotong, jatuh bahagian isinya itu jatuh ke bahagian bawah. Waktu belum sampai ke bahagian lantai tadi, telinga yang di bahagian atas pula dipotong. Jadi 3 segi telinga kawan.
darah meleleh membasahi landak, dan pada masa itu Khubayb dalam keadaan yang menahan kesakitan. Saat itu juga tuan-tuan, Abu Sufyan arahkan supaya cuping telinga Khubayb bin Adi ini dipotong semua. Maknanya dibuat 3 kali potongan, 1, 2, kemudian letak pedang di atas ini, ditarik, menyebabkan cuping telinga tadi jatuh pelan. Sakit yang dirasai oleh Khubayb bin Adi pada masa itu tidak dapat digambar. Kemudian dipotong telinga, lepas telinga dipotong bahagian hidung, dibelah hidung ini jadi 2. Kemudian disoreh ke kanan, di kiri, menyebabkan darah semakin banyak mengalir, dan selepas daripada itu diarahkan supaya badan tubuh Khubayb bin Adi tadi dikelar dengan pisau dengan pedang. Bila dia buat tindakan itu, Khubayb ni menahan rasa sakit yang amat sangat, tetapi lidah dia masih lagi menyebut perkataan Allah. Tiba-tiba dalam keadaan basah, badannya basah dengan darah tadi, Abu Sufyan kata, berhenti sekejap. Aku nak cakap dengan dia sekejap. Ya, aku nak cakap sekejap dengan Khubayb bin Adi. Tunggu dulu. Jangan teruskan penyiksaan kepada dia. Lalu Khubayb pergi, Abu Sufyan pergi depan Khubayb. Lalu Abu Sufyan kata apa? Abu Sufyan kata, Aku hibbu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta najib. Dia kata, wahai Khubayb bin Adi, kamu berada dalam keadaan di suatu persimpangan di antara kehidupan dengan kematian. Aku nak beri satu tawaran kepada kamu. Jika kamu bersetuju, jika kamu mahu, supaya aku bawakan Muhammad kemari. Aku cari Muhammad, aku dapatkan Muhammad, kemudian aku bawa dia kemari untuk menggantikan kehidupan kamu, bagi membolehkan kamu dibebaskan untuk bersama dengan anak dan isteri kamu. Maka nescaya aku akan lakukan tindakan itu kalau kamu bersetuju. Maknanya dia nak bebaskan Khubayb bin Adi ini dengan syarat Muhammad akan digantikan pada kedudukan dia pada masa itu. Spontan satu jawapan yang keluar daripada mulut Khubayb bin Adi yang memeranjatkan Sa'id ibn Amir yang berada di penjuru pentas pada waktu itu, di mana Khubayb menyatakan, Wallahi ma ahabbu an akuna aminan wadi'an fi ahlihi wa waladihi wa anna Muhammadan yukharu bisyawkah. Dia kata, demi Allah, aku tidak akan membenarkan Muhammad menggantikan kedudukanku dalam keadaan aku diseksa seperti ini, walaupun hanya sekadar kamu bawa Muhammad dan kamu cucuk Muhammad itu, batang tubuhnya itu dengan sebilah jarum ataupun dengan sebatang duri kepada batang tubuh Muhammad yang mulia itu, nescaya aku tidak akan izin dan aku tidak akan benarkan untuk membebaskan diriku pada saat ini. Laksanakanlah hukuman yang kamu mahu ke atasku sehingga kamu membunuh diriku sekalipun. Aku harap tindakan itu akan dipercepatkan bagi membolehkan aku bertemu dengan Tuhan yang amat aku rindu. Kata Khubayb kepada Abu Sufyan. Ya. Sehingga bila selesai dia kata demikian, orang ramai ini sebut suatu kalimah yang sama. Uqtulu. Wahai Abu Sufyan, bunuh Khubayb bin Adi. Dia telah menjatuhkan maruah kamu dan menjatuhkan maruah kita semua. Suara yang kedengaran daripada segenap penjuru. Ya, segenap penjuru minta supaya Khubayb ini dibunuh. Dan bila suara itu seakan-akan sama yang didengar oleh Khubayb, maka Sa'id ibn Amir kata, sekali lagi aku menyaksikan bagaimana kehebatan seorang Muslim, seorang manusia yang bernama Khubayb ini, di mana di saat itu aku melihat dia mengangkat wajahnya ke langit, matanya memandang ke arah langit, kemudian dia mengangkat tangannya, lalu dia berkata kepada Tuhannya, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahad. Wahai Tuhan, kamu hitunglah satu persatu mereka yang hadir sewaktu menyaksikan bagaimana aku diseksa dengan keadaan yang amat kejam ini.
Dia minta Allah Ta'ala bilang semua sekali yang hadir pada masa itu, yang melihat bagaimana dia disalib. Waqtulhum badal, dan bunuhlah mereka satu persatu. Wala tubqi minhum ahada, dan jangan kamu tinggalkan seorang baka pun daripada kalangan mereka bagi meneruskan legasi kepimpinan ayah dan ibu mereka yang menyaksikan bagaimana aku disalibi pada saat itu. Kenyataan yang dibuat oleh Khubayb bin Adi di saat dia berdepan dengan kematian dia, dan selepas daripada ucapannya itu, doanya itu, sejarah merakamkan bagaimana Khubayb bin Adi dibunuh dan dia diterima sebagai syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada tindakan yang dilakukan ini menyebabkan ianya memberi suatu bekas yang mendalam, suatu bekas yang mendalam kepada jiwa Sa'id ibn Amir al-Jumahi yang masih musyrikin pada masa itu. Bila dia tengok keadaan itu, akhirnya jiwanya itu senantiasa teringat kepada detik yang berlaku dalam sepanjang Khubayb berada di atas pentas. Akhirnya Sa'id pergi bertemu dengan Nabi SAW dan dia mengucapkan syahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada penyiksaan yang dilakukan di hadapan mata Sa'id bin Amir. Tuan-tuan, ini saya nak cerita Pak Sa'id, ya, Sa'id bin Amir. Ya, sebab cerita Sa'id bin Amir ini jangan Ahmad bin Sa'id biasa dengar, lebih besar saya, lebih besar saya. Itu Ahmad bin Sa'id. Ini Sa'id bin Amir. Baik, tuan-tuan. Bila dia terima Islam, Allah Ta'ala muliakan. Allah Ta'ala muliakan Sa'id bin Amir ini sehingga dia diberi kemuliaan oleh Allah untuk berhijrah bersama dengan Nabi, dan dia sempat menyertai beberapa siri peperangan. Ya, antaranya ialah peperangan Khaybar. Antara perang Khaybar sempat dia ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umur Khubayb bin Sa'id bin Amir ini dipanjangkan oleh Allah. Selepas Rasulullah wafat, naik Sayyidina Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin, dia sempat bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian bila wafatnya Sayyidina Abu Bakar, naik pula Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar ni orang takut kepada Amirul Mukminin. Ya, dengar Sayyidina Umar ni orang takut sebab ketegasan. Tegasnya Sayyidina Umar ni bukan maknanya dia jahat. Tegasnya Sayyidina Umar ni kerana dia mempertahankan prinsip Islam. Sebab tu ada rakyat dia takut untuk buat silap. Waktu Sayyidina Umar jalan round tengok, sempat dia tengok, dia dengar cerita bagaimana dua orang anak dengan ibu. Anak tanya kepada ibu, "Mak buat apa tu?" Dia tanya, "Mak, apa ada sikit dalam bekas susu ni supaya dia jadi banyak." Ya, supaya dia tambah kuantiti dia jadi banyak. Kata anak ni, "Jangan mak, nanti Umar tahu. Nanti Amirul Mukminin Sayyidina Umar tahu." Jawab ibu dia kata, "Benda ni takkan sampai kepada Umar. Umar takkan tahu." Ya, kata anak dia, "Walaupun Umar tak tahu, tetapi Tuhan Umar tahu, wahai ibu." Ya, menyebabkan ibu dia tadi tersentak dengan apa yang disebutkan oleh anak yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam pasar Ramadan tak? Air ibu asli, soya asli, setengah baldi ditambah. Sebab Sayyidina Umar tak ada. Zaman Sayyidina Umar, Sa'id ibn Amir ni sempat lagi hidup. Dan bila dia dengar cerita tentang Sayyidina Umar ni, terdetik dalam hati dia, dalam perasaan dia nak pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Nak pergi jumpa dengan Umar. Bukan nak pergi minta projek, tapi nak pergi nasihat. Dia pergi sampai di istana tempat pemerintahan pentadbiran Sayyidina Umar. Masa dia nak masuk tu, pengawal tahan dia. Sa'id ibn Amir ni orang kampung. Orang kampung. Ya. Kata pengawal tadi ada minta, ada buat temu janji tak dengan Amirul Mukminin. Dia kata tak ada. Tak biasa buat temu janji ni, dia kata. Biasa jumpa tu macam sembang dia kata tak boleh. Amirul Mukminin ni banyak urusan.
Dia kata, tolonglah, aku datang daripada jauh ni, cuma nak cakap sepatah dua je dengan Umar. Bila dia pujuk, akhirnya pengawal tadi kata, tak apalah, aku bawa maklumat ni ke atas. Boleh tanya dulu nama pakcik ni apa? Dia pun ceritalah nama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Pengawal tadi naik, jumpa dengan Umar. Umar tanya, Siapa lelaki tadi? Siapa orang tua yang nak jumpa dengan aku? Jawab pengawal tadi, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Umar istighfar. Dia kata, subhanallah, Masya Allah, kamu tidak kenalkah siapa dia Sa'id bin Amir? Dia seorang sahabat Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Benarkan dia masuk dan bawa dia masuk untuk bertemu dengan Nabi. Lalu dibawa Sayyidina Sa'id ini masuk. Bila masuk, awal tadi keluar, 2-3 patah perkataan yang keluar daripada mulut Sa'id kepada Umar pada masa itu menyebabkan Sayyidina Umar terdiam. Umar pada masa itu ialah Amirul Mukminin. Sa'id bin Amir, dia kata apa? Dia kata, ya Umar, usika an takhshallaha fil nas wa la takhshan nasa fillah. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku nak ingatkan kepada kamu, aku nak pesan kepada kamu, an takhshallaha fil nas, supaya kamu sentiasa takut kepada Allah di saat kamu berdepan dengan rakyat kamu. Waktu kamu berdepan dengan rakyat kamu, wahai Umar, aku minta supaya kamu sentiasa takut kepada Allah. Jangan kamu ingat kamu ni Amirul Mukminin, kamu ni ketua, kamu ni hebat, maka menyebabkan kamu boleh melakukan apa sahaja kepada orang yang berada di bawah kamu. Sebab itu aku pesan kepada kamu supaya kamu sentiasa takut kepada Allah. Wala tashannasu fillah, dan jangan sekali-kali kamu takut kepada manusia di dalam melaksanakan perintah Allah. Nak buat sesuatu, jangan kamu tangguhkan dengan sebab kamu takut kepada manusia. Jangan. Dia pesan satu-satu sehingga Umar ditunduk. Amirul Mukminin matanya tunduk ke bawah, tidak berani untuk melihat mata Sa'id bin Amir yang sedang memberikan pesanan-pesanan kepada dia. Sehingga tuan-tuan diceritakan bagaimana pesanan yang terakhir yang disebutkan oleh Sa'id bin Amir dengan menyatakan wa an la yukhalifa qawluka fi'lan, dan kamu juga aku nak ingatkan supaya jangan sekali-kali perkataan kamu tidak sama dengan perbuatan kamu. Dia pesan lagi kepada Amirul Mukminin, jangan perkataan kamu tak serupa dengan apa yang kamu lakukan. Kata ditepati. Mesti tepat. Janji kamu kepada orang ramai, kamu kena laksanakan. Bila dia pesan satu-satu, akhirnya Sayyidina Umar bila dengar Sa'id ini tak cakap lagi, tak ada lagi benda yang dia nak sebut, lalu dia angkat muka dia, dia tengok kepada wajah Sa'id bin Amir. Lalu dia kata, wa man yastati'u dzalika ya Sa'id. Dia kata, ya, apa yang kamu sebutkan kepadaku wahai Sa'id, semuanya benar. Tidak ada satu pun salah. Cuma pesanan yang kamu sebut kepada aku itu terlalu berat. Siapakah yang layak untuk melaksanakan apa yang kamu sebutkan kepada aku tadi wahai Sa'id? Kalau ada orang lain yang boleh melaksanakannya seperti mana pesanan yang kamu sebutkan itu satu persatu, maka aku minta supaya kamu sebutkan namanya kepada dia untuk diundur. Sebab dia bimbang takut langgar sempadan order yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dia. Kata Sa'id kepada Umar, mimman humullahu wallahu amru ummati Muhammad. Dia kata,